Okay. Baik, kita pergi kepada kehadiran. Cikgu, lupa. Okay. Baiklah. Okey, tak apa, kita cuba. Okey ya, kita nak mencuba untuk merekod beberapa perkara. Okey, ini buang dulu. Kita nak pergi kelas dojo dulu untuk merekod kehadiran. Okey, so sini pun tutup lah. Okey, so yang hadir bagi kelas ini kita tengok dulu. Cikgu tengok tadi. Okey, sekejap. Senang tengok dekat second device je lah. Okey. Yang pertama ialah Ahmad Safwan. Lepas tu yang kedua Fairul. Yang ketiga Khalifah. Yang keempat boleh dekat, tak apalah. Mas Dalila. Mas. Ni Mas. Okey, lagi Muhammad Amzar Ryan. Mana Muhammad Amzar Ryan? Ni Amzar. Muhammad Harith. Mana Harith? Lepas tu Noh Hasina. Lepas tu Husna dengan Syabil. Okey, nanti kalau ada lagi yang baru masuk, kalau kamu tolong bagi tahu cikgu cikgu tak takut cikgu tak tersedar. Okey, so kita bagi ni kehadiran dia. Kita pun beri ke ni. Oh, Mas baru masuk pertama kali. Okey, kita bagi hadiah iaitu hadiah ke kelas. Semua 9 lah yang hadir. Betul lah tu. Okay, setakat ini 9 yang hadir. Okay, betul kan? 9 + 3, 12. Okay, kalau ada balik lagi yang masuk, tolong bagi tahu cikgu. Cikgu ni je lah. Ni auto admit dah. Kali je lah. Check. Mana tahu. Okay ya. So, hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu tajuk tenaga. Kenapa semua masih hadir? Kali lagi. Lepas tu Fairul, Harith, Hasina, Husna, Khalifah, Mas, Syafwan, Syabil. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Tengok. Ni sepatutnya macam ni. Okey, dia sudah ni. Okey. Okey, tak apalah. Okey, kita pergi kepada buku teks. Kita nak masuk kepada tajuk baharu iaitu tajuk tenaga. Okey. Okey. So kita tengok muka surat berapa tajuk tenaga? 123. Kita sudah belajar tentang tenaga bunyi. Lepas tu kita ada belajar tentang cahaya. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab apa kita belajar sikit-sikit tu? Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada tenaga. Nanti masuk lagi tahun 5, masuk lagi kita belajar tentang tenaga elektrik dan ada banyak lagi tenaga yang kita tenaga haba. Jadi kita belajar sebahagian daripada tenaga tu. Jadi ni sekarang kita nak pergi kepada yang umum tentang tenaga. Okey. Tengok ni di dalam gambar ni ada keluarga sedang berkelah ni. Oh lama sudah kita tak pergi berkelah-berkelah ni kan.
Lama sudah tidak pergi bercuti. Patutnya hari ni pakai tapi bercuti. Tak apalah. Okay, so kita pun tengok dekat sini, di dalam satu situasi ni ada banyak tenaga yang sedang digunakan. Ada yang sedang menggunakan layang-layang ni, apa tenaga dia? Yang sedang bakar marshmallow ni, apa tenaga dia? Yang duduk di atas buai ada menggunakan tenaga, dan tentu sekali yang baru saja kita belajar yang sebelum ni tajuk tentang bunyi. Jadi ni memetik. Salah satu cara menghasilkan bunyi ialah memetik. Jadi kamu tengok dekat situ yang kakak ni sedang memetik. Jadi apabila ada getaran, jadi dia menghasilkan bunyi. Tengok ni ada ski, bukan ski, motorboat dan sebagainya. Okey, kita pun pergi kepada sumber-sumber. Ada berapa jenis sumber tenaga? Yang pertama, yang paling penting ialah sumber tenaga matahari. Kalau tak ada sumber matahari, air tak boleh wujud, angin tak boleh wujud, lepas tu makanan pun tidak akan ada, manusia dan haiwan serta tumbuhan juga tidak mungkin akan hidup, sebab kalau kalau tidak ada matahari. Jadi sebelum tu dulu, okey, cikgu ada terlepas satu. Okey, cikgu nak tukar warna ni. Tukar. Okey, cikgu nak tukar warna ni, tak nak warna pink hari ni, cikgu nak warna purple. Okey, tenaga. Apa maksud tenaga dulu? Ni penting juga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi tak semestinya siap kerja, tidak semestinya banyak kerja, tetapi keupayaan maksudnya boleh buat. Tenaga dapat diperoleh daripada berbagai sumber. Yang pertama, matahari. Ini ialah sumber tenaga paling utama. Kalau tidak ada matahari, tidak ada semua tenaga. Jadi ia boleh dijanakan dengan panel suria. Apa tu panel suria? Sel solar dekat rumah-rumah. Ni tu tunjuk. Dekat bawah ni 124. Terus dia tunjukkan satu contoh panel suria. Cikgu tengok dekat Miri ada, terutamanya kawasan-kawasan yang tepi pantai, ada rumah yang memasang ni di atap rumah mereka. Okey, kita pergi sumber yang kedua iaitu air. Air juga adalah sumber yang penting sebab selain digunakan untuk minum atau untuk fotosintesis oleh tumbuhan, ia juga adalah boleh mengalir untuk menggerakkan turbin. Apabila menggerakkan turbin, kita highlight turbin ni. Dia boleh menjana elektrik dan ia dipanggil sebagai hidroelektrik. Hidroelektrik. Kemudian yang ketiga pula ialah biogesim. Biogesim juga boleh menjana elektrik. Macam mana? Kita bakar dia. Contoh, kita bakar kayu api dan sisa tanaman. Ataupun kita bakar dia tinja haiwan. Ini negara-negara tertentu lah. Malaysia kita tak gunakan tinja haiwan ni. Okey. Kita tak guna bukan sebab kita tak suka dia, tetapi boleh jadi sebab kita tak begitu banyak tinja haiwan. Tapi kayu api, contohnya sisa-sisa tanaman ni, contohnya kelapa sawit, memang ada. Jadi kalau kita pergi ke kawasan-kawasan ladang kelapa sawit, mereka memang ada gunakan sisa-sisa tanaman ni. Sebab kita Malaysia memang ada banyak sisa tanaman kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jadi kita boleh bakar dia dan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi ini biogesim, dia ada 3 geng dia. Kayu api, sisa tanaman dan juga tinja haiwan. Itu biogesim. Ada 3 geng dia. 3-3 itu adalah kumpulan biogesim. Okey. Kita pergi kepada, yang ni kita skip dulu. Geothermal ni kita skip dulu. 125 dulu. Sumber yang seterusnya ialah angin. Sama juga, Malaysia ni tidak begitu menggunakan kincir angin. Sebab apa? Sebab kalau di Malaysia ni cuaca kita tidak menentu. Kadang-kadang ada hari kita angin ni kuat. Ada hari tenaga ni macam hari ni cikgu dapat macam pagi ni tenaga anginnya perlahan. Jadi tidak sesuai untuk Malaysia. Tapi kalau negara-negara luar yang terutama dekat negara-negara barat yang ada banyak pantai tu, dia gunakan untuk menjana elektrik. Jadi kipas ni ataupun kincir berpusing dan akibat pusingan dia tu dia akan menghasilkan elektrik.
Yang seterusnya juga sama, kita tidak guna, iaitu nuklear, tetapi negara-negara maju guna. Negara nuklear, tenaga nuklear digunakan untuk sama juga menghasilkan elektrik. Jadi dia ada stesen macam ni, special. Dia gunakan uranium. Kita dekat Malaysia ni tak dapat nak cari dia uranium ni. Dia mesti di Lombong. Dia di Lombong di tempat-tempat yang tertentu sahaja. Kalau Rusia, dia ada banyak tempat yang boleh dia jumpai uranium ni, jadi dia pun hasilkan. Jadi ada negara lain juga yang contohnya tak ada pun uranium ni, tapi mereka sanggup berbelanja ataupun keluarkan kos untuk menghasilkan nak beli uranium ni, nak dapatkan uranium, jadi dia orang pun guna tenaga nuklear juga. Jadi kita mesti ingat, dia tidak semestinya adalah untuk peperang saja, untuk hasilkan senjata saja. Dia paling penting sebenarnya, dia sangat bagus untuk menghasilkan tenaga elektrik. Macam Jepun. Tengok, Jepun negara yang sangat maju, dia gunakan nuklear. Yang seterusnya ialah bahan api fosil. Tadi kalau biogesim dia ada 3 geng, bahan api fosil pun dia ada 3 geng juga. Okey, bahan api fosil siapa geng dia? Dia ada 3, iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Ini semuanya kena gali. Macam kita dekat Miri ni, cikgu tengok tak ada masalah lah, ramai ibu bapa ataupun saudara mara kamu yang merupakan pekerja-pekerja cari gali. Tak kira lah syarikat apa, cikgu tengok ada yang Shell, Petronas dan sebagainya. Jadi kalau mereka ni pergi untuk syarikat menggali petroleum ni di pelantar macam ni. Ni macam pelantar ni. Apa yang dia buat? Dia pelantar ni dia gali ke dalam laut. Tengok ni. Gali ke dalam sangat laut tu. Tapi petroleum ni dia tidak semestinya di dalam laut saja. Ada negara-negara lain dia digali di kawasan yang darat, tetapi kawasan yang sangat jauh daripada manusia. Jadi kalau misalnya negara kita ni kita bertuah lah, kita tak perlu ganggu manusia, penduduk-penduduk negara kita. Kita cuma hantar mereka pergi ke laut, jadi gali di telaga-telaga minyak. Apa dia punya punca dia? Dia terhasil oleh haiwan-haiwan dan tumbuhan yang reput, tetapi tumbuhan dan haiwan tu reput terlalu lama sudah. Jadi dia pun menghasilkan minyak petroleum dan gas asli. Sama juga arang batu, dia mesti di Lombong di kawasan tertentu. Tengok ni. Ni Lombong, tengok ni arang batu. Kasar dan besar. Sangat, dia akan dibakar lah. Dia akan dibakar, kemudian menghasilkan elektrik. Dan satu lagi sumber tenaga ialah ombak. So ombak, dia boleh menggerakkan turbin, sama. Dia boleh menggerakkan turbin, tengok ni kipas ni. Tadi kalau angin, turbin dia ke atas. Bukan tu kincir. So kalau air pun di dalam ni macam ni. So ombak pun tak digunakan juga di Malaysia. Sama, alasan dia adalah kerana kita negara yang mempunyai ombak ataupun cuaca yang tidak menentu. Okay. Kita tengok ada berapalah sumbernya sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus, ada 7. So, dia pun pergi 124 ni, kita baca sikit info sains ni, geoterma. Ini pun ada dekat negara luar. Kamu tengok ni, thank you tadi jawab. Kamu tengok dekat sini, dia macam ada lapisan bumi ni dekat sini. Apa yang berlaku dekat situ? Geoterma bermaksud haba yang diperoleh daripada bawah permukaan bumi. Tengok ni. Haba yang terkumpul di bawah permukaan bumi. Jadi yang sesuai ialah negara-negara yang mempunyai gunung berapi. Sebab apa? Kawasan yang ada gunung berapi ni, dia ada lapisan bawah dia yang mengumpulkan haba. Jadi haba-haba batuan panas dia panggil ni. So dia akan kumpulkan. Jadi mereka memanfaatkan kawasan mereka tu untuk menjana elektrik. Jadi tak semestinya kawasan yang ada gunung berapi ni sebenarnya tak bagus ataupun menakutkan. Memanglah kan, dari kita tengok cerita memanglah, dan sememangnya memang banyak bencana. Tetapi mereka ni gunakan teknologi untuk mendapatkan elektrik daripada haba-haba tersebut. Tengok ni, kalau kamu zoom, tengok ni. Dia ada
alat untuk mengumpul haba tu. Tengok ni kalau kita zoom gambar ni. Haba dia serap dan masuk kepada adalah stesen penjana kuasa dia, kemudian pergi kepada rumah-rumah. Jadi dapat manfaat. Itu adalah sangat bagus. So cikgu harap kalau kita belajar tajuk tenaga ni, kita belajar dan kita ada rasa minat untuk meneroka tenaga yang baru. Suatu hari nanti kita mungkin akan kehabisan petroleum, gas asli, arang batu. Jadi apa lagi cara untuk kita guna supaya kita boleh ada tenaga sepanjang sampai bila-bila lah, sampai kiamat lah, kita kata sampai bila-bila. Nuklear mungkin kita takut sebab apa, kita kata kita takut kepada dia punya kesan dia, mungkin kita takut dia ada letupan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tak nak guna nuklear, apa lagi yang bagus untuk kita guna di Malaysia? Harap-harapnya dapatlah menarik minat murid untuk meneroka. Okey, tu sumber ada 7. Tapi kalau kita pecah-pecahkan dia, sebenarnya ada yang ada 3 tu, geng dia siapa? Siapa geng yang biogesim? Siapa geng yang bahan api fosil tadi? Ada 3. Jadi kalau kamu pecahkan, dia lebih daripada 7. Kita pergi kepada bentuk tenaga. Bentuk tenaga ada 9. Lain sumber tenaga dengan bentuk tenaga tak sama. Tak boleh cakap sama. Walaupun ada yang nama dia hampir sama nanti, kita tak boleh cakap dia sama. Okey, yang pertama ialah tenaga suria daripada matahari. Tengok ni, dia keringkan pakaian, dia gunakan ni sel solar yang besar ni, panel suria sangat besar. Dia pasang ni untuk menyerap cahaya matahari dan tukarkan cahaya itu kepada elektrik. Tenaga yang kedua ialah tenaga haba. Bentuk yang kedua ialah tenaga haba. Jadi ia tersimpan pada objek-objek yang panas. Jadi tengok ni, dia buat apa ni? Dia panaskan badan dia dekat arang, lepas tu ada haba. Ni ceret elektrik, ceret memanaskan air guna ceret, ada haba. Yang ketiga, tenaga cahaya juga ada pada objek yang panas. Tengok, tapi tak semestinya lah, ada juga yang tidak panas. Tapi kalau biasanya objek yang panas ada yang cahaya bersama serentak. Yang ketiga, yang keempat, tenaga bunyi yang kita dah belajar baru-baru ini, ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Pembariskan, kalau kita buat dia bergetar, dia pun juga boleh menghasilkan bunyi. Jadi dia juga adalah tenaga bunyi. Jadi tenaga elektrik, kita ni biasalah daripada darjah 3 lagi belajar. Darjah 3, darjah 2, darjah 2 belajar tentang tenaga elektrik. So tenaga elektrik ni ada sel kering, ada sel basah, ada accumulator, ada generator, ada dinamo, ada nuklear dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah tenaga kimia. Apa tenaga kimia ni? Tenaga kimia ni boleh jadi dia ada di dalam makanan, dia boleh juga ada dalam bahan api fosil, 3 geng tadi, dia boleh juga ada dalam biogesim, juga ada 3 geng, dan satu lagi adalah bateri. Okey, bateri yang kita ambil satu contoh yang mudah, iaitu bateri telefon kita ni. Bateri telefon ataupun bateri laptop yang kita pakai sekarang. Okey, so dia menyimpan charge dan dia ada simpankan kandungan kimia yang tertentu. Jadi dia adalah tenaga kimia. Biogesim tadi macam najis haiwan, dia ada bahan kimia. Bahan api fosil, petroleum pun ada bahan tenaga kimia. Dan makanan yang kita makan setiap hari sebenarnya, tak kira lah sayur, daging, itu semua mengandungi tenaga kimia. Jadi kita makan untuk mendapatkan tenaga kimia. Setiap hari kita makan, kita mendapatkan tenaga kimia. Tenaga yang seterusnya, tenaga yang baru mungkin bagi murid-murid, iaitu tenaga kinetik. Senang je kamu nak ingat. Kalau objek tu bergerak, dia ada tenaga kinetik. Jalan, tengok ni, jalan. Jalan-jalan kaki, ada tenaga kinetik. Bercakap, mulut kita ada tenaga kinetik. Apa lagi? Menulis, tangan kita ada tenaga kinetik. Apa lagi kalau buat pergerakan yang besar? Bermain bola, berbasikal. Ni tengok kereta api yang laju ni, dia pun ada juga tenaga kinetik sebab dia bergerak. Kipas yang bergerak, apa lagi?
kereta yang bergerak semuanya ada tenaga kinetik. Senang kita kata yang bergerak kinetik. Yang seterusnya baru juga kalau kita jumpa ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ni boleh jadi dia pada objek yang tinggi dan juga objek yang diregangkan. Dan ditambah dekat sini dimampatkan. Okey, contohnya tengok ni orang yang duduk dekat dalam wheel apa nama dia ni? Ferris, bukan Ferris wheel ni, bukan. Apa tajuk aku tak ingat nama dia. Okey, tak apa. Dia duduk di tempat yang tinggi. Bila dia duduk di tempat yang tinggi, dia ada tenaga keupayaan. Contohnya, kamu mendaki bukit. Kamu naik ke tempat yang tinggi, kamu pun duduk di atas bukit tu. Oh, cantiknya pemandangan. Bila kamu duduk di atas bukit tu, kamu mempunyai tenaga keupayaan. Ni diregangkan. Contohnya, lastik ni. Spring. So, spring kita tarik dia. Lepas tu kita tekan dia, kita mampatkan dia. Dia juga ada tenaga keupayaan. Jadi ada 3 benda yang mempunyai tenaga keupayaan. Tak semestinya spring je. Tali getah tu yang kita main tali getah tu, kita tarik. Belon pun ada tenaga keupayaan. Contohnya, bila kamu tiup dia, dia meregang. Betul? Bila kita tiup dia, dia meregang. Jadi bila dia mengembang tu, dia meregang. Bila dia meregang, dia ada tenaga keupayaan. Kamu main layang-layang, layang-layang duduk di atas langit, bukan atas langit lah, atas udara sana, tinggi tempat dia. Jadi dia juga ada tenaga keupayaan. Kamu main buai contohnya, kamu tolak, masa kamu naik tempat yang tinggi tu. Main buai kan, kamu tolak tinggi tempat tu, bila kamu duduk tempat yang tinggi tu, kamu ada tenaga keupayaan. Dan tenaga yang terakhir bentuknya ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear dihasilkan oleh uranium. Jadi tenaga nuklear boleh jadi sumber dan dia juga boleh menjadi bentuk. Bentuk ada 9, sumber ada 7, ada yang sama nama tapi tak sama keadaan dia. Bentuk boleh berubah, sumber tak boleh berubah. Okay, so kita nak pergi kepada perubahan sekarang. Ni. Perkara yang penting bila kita belajar tentang perubahan bentuk tenaga ialah simbol anak panah dan simbol tambah ni. Kenapa dia tak nak highlight? Dia mengadil lah tu. Dia tak nak pergi simbol tu. Tak apa. Okey, kita tengok simbol anak panah ialah berubah kepada dan yang plus ni ialah dan. Maksudnya berlaku serentak. Berlaku serentak untuk ni. Contoh, kita tengok yang aktiviti yang pertama. Kenapa kita belajar tentang tenaga ini? Okey, sebab tenaga berubah bentuk. Sumber tak boleh berubah bentuk. Suatu pagi kita makan, kita mendapat tenaga kimia. Kemudian, bila kita nak pergi jalan-jalan, kita pun berubah kepada tenaga kinetik. Jadi cara baca dia, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Ni. Jadi makanan kita ialah tenaga kimia dan kerja kita buat tu, kita main basikal, kita main bola, kita main badminton, ialah tenaga kinetik. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Ni satu contoh yang simple. Okey, kita pergi contoh yang sikit yang bukan dah susah pun, tak susah pun. Tenaga di dalam televisyen. Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Dia macam tu lah, dia tanya kamu, apakah perubahan tenaga? Apakah perubahan tenaga? Ni dia bermula dengan tenaga elektrik sebab memang dia pasang dekat wayar ni kan. Okey, cikgu besarkanlah. Okey, tenaga elektrik dan tenaga yang terhasil ialah 2 sekaligus serentak. Sebab bila kita buka TV, cahaya pun keluar, pada masa sama bunyi pun keluar. Cahaya muncul dekat mana? Skrin tu memang ada cahaya. Jadi tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Ada 2 jenis tenaga, bentuk tenaga, Ada 2 bentuk tenaga yang terhasil serentak. Jadi plus ni dan serentak. Okey. Yang ketiga, kita tengok lagi menyalakan api pun sama juga, ada 2 cahaya. Macam cikgu cakap tadi, biasanya kalau dia ada cahaya, kalau dia ada haba, dia ada cahaya. So, kita tengok dekat sini, tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia? Sebab dia adalah biogesim.
kayu tadi ialah biogesim. Kita ingatkan tadi sisa-sisa tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan reput, dia adalah biogesim. Apa yang dihasilkan dia? Berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi ini mesti dibaca dengan betul, berubah kepada. Okey, lagi, terus lagi, laju-laju. Kalau nak terjun, tengok ni orang yang terjun ni. Macam tadi cikgu cerita tentang kamu naik ke atas bukit. Bila kamu duduk di tempat yang tinggi, duduk dekat platform ni kan, nak terjun. Okey. Tenaga keupayaan dulu. Sebab apa? Kamu duduk di tempat yang tinggi. Kedudukan penerjun yang tinggi. Lepas tu kamu pun ambil lajak kamu pun nak lompat. Jadi bila kamu sudah melompat, dia berubah kepada tenaga kinetik. Okey, ni position ni. Dia bergerak ni, dua ni. Dan bila dia menyentuh air di dalam kolam, ada bunyi splash. Bunyi splash, itulah plum ke boom ke apa ke. Bunyi terhasil. Jadi berubah kepada tenaga bunyi. Kamu tengok, bila dah masuk ke dalam air, ada tenaga bunyi. Jadi berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Tidak ada bunyi yang, tidak ada tenaga yang serentak dihasilkan. Pergi lagi lampu suluh. Lampu suluh sebab ada sel kering, dia adalah tenaga kimia. Tenaga kimia sebab di dalam ni ada bahan kimia yang menghasilkan tenaga elektrik. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, kemudian dia pun menghasilkan dua tenaga serentak iaitu tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Tenaga haba dan tenaga cahaya. Betul, tengok dia cakap ni. Lama-lama bila kita pasang, mentol kita akan menjadi panas. Apa-apa objek sahaja pun. Contohnya lampu bilik kita ke, telefon ke, televisyen. Bila kita pasang dia terlalu lama, dia ada cahaya. Tapi TV tu lama-lama dia akan jadi panas. Jadi dia akan ada haba. Cuma sama ada dia obvious atau apa nak cakap, jelas ataupun tidak. Okey. Kita pun pergi lagi, kita pergi contoh seterusnya, kalkulator. Kalkulator ni dia ada panel suria, jadi dia menggunakan tenaga suria, berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya. Jadi cahaya dapatlah kita tengok nombor-nombor dekat skrin. Okey, yang seterusnya kalau kena kereta kita, apa tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia? Sebab dia ada bahan api fosil. Dia gunakan petroleum dan bila dia bergerak dia guna tenaga kinetik. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Masuk kita pergi lagi fotosintesis, yang dibuat oleh tumbuh-tumbuhan. Dia gunakan tenaga cahaya berubah kepada tenaga kimia. Jadi dia jadi kanji. Jadi kita pun boleh makan tomato ni. Itulah dinamakan tenaga kanji tu. Dia jadi makanan. Okey, A, B, C. Jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat daripada A, B dan C. A, dia tempat yang tinggi. Jadi tenaga keupayaan berubah kepada B ni, dia sedang bergerak ni, tenaga kinetik. Kemudian C dia naik ni, dia sedang terapung ni, jadi tenaga keupayaan semula. Jadi tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga keupayaan. Jadi dia pusing-pusing je. Sama juga kalau kamu main buaian, mula-mula tenaga keupayaan dulu, lepas tu kamu tolak, lepas tu dah jadi tenaga kinetik. Lepas tu naik lagi jadi tempat tinggi, tenaga keupayaan balik. Pusing balik, tenaga kinetik. Sampailah kamu berhenti. Okey, ini kita tak payah tengok. Okey, A, B, C, D kita akan ulang balik aktiviti ini insya-Allah. Okey, kamu tengok ni aktiviti memerhati tenaga. Kita pergi kepada mengapa kita belajar tentang bentuk tenaga berubah-ubah. Sebab tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tetapi tenaga hanyalah berubah bentuk. Tenaga contohnya daripada matahari, dia tidak akan musnah. Dia berubah bentuk. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Jadi ia tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tengok ni, dia naik motor, ada tenaga kinetik. Naik motor. Kemudian
Dari mana dia dapat tu? Tenaga kimia, sebab dia daripada tenaga kimia diisi minyak dulu kan. Jadi tenaga kimia dulu sepatutnya. Jadi dia sekarang ni berada dalam tenaga kinetik. Lepas tu bagaimanakah tenaga kinetik dicipta? Tenaga itu tidak dicipta sebenarnya. Dia dapat tenaga daripada tenaga kimia masa dia isi minyak. Jadi bila dia isi minyak, dia dapat tenaga kimia. Okay, so itu senang. Tengok ni, berhenti. Alamak, aduh, habis motor. Memang susah lah kalau berhenti. Kalau habis minyak ni memang susah kita waktu-waktu macam ini. Apa yang terjadi kepada tenaga kinetik pula? Dia akan jadi tenaga haba. Tengok ni, skris. Dia jadi tenaga haba. Lepas tu dia jadi tenaga bunyi. Kenapa? Dekat bunyi tayar ni, begitulah tenaga itu bergerak kalau kita tengok. Jadi tenaga ni dia berubah menjadi bentuk yang lain. Dia tidak akan musnah. Dia tidak akan hilang. Okay. So kita tengok dekat sini ni, dia dah bagi tahu, tak maaf tengoklah. Kita ingat ni je, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk sahaja. Ni yang penting 133 tu. Kita pergi kepada sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Kenapa ni? Baharui tak boleh baharu ni? Kalau dia boleh baharu, okey, bermaksud dia suka dia. Okey, kalau dia boleh dibaharu, maksudnya dia sentiasa wujud. Dia boleh dijana secara berterusan. Boleh dijana secara berterusan. Tetapi kalau dia tidak boleh dibaharui, nanti kita pakai dia habis. Itu je simple konsep dia. Contoh, kita pakai petroleum ni. Kita pakai petroleum, nanti dia habis. Pakai gas asli, nanti habis. Nanti kita terpaksa call telefon orang-orang yang jual gas tu lah, tolong ganti, ataupun kita pergi kedai dia untuk beli tong yang baru. Arang batu pun sama juga. Kita dah bakar dia habis. Dia hasilkan elektrik, dia hasilkan haba, dia akan habis. Sama juga nuklear. Gunakan uranium, dah habis guna uranium, kena pergi lombong lagi untuk cari dia. Ini uranium, bahan nuklear ni. Ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ini tidak boleh dibaharui. Tapi kalau boleh dibaharui, matahari. Kita pakailah sampai bila-bila pun, dia tidak akan habis. Ombak, selagi ada laut, selagi itulah ombak tidak akan habis. Air tidak habis. Angin pun tidak habis. Biogesim pun tidak habis. Selagi ada haiwan, selagi ada tumbuhan, selagi itulah ada biogesim. Kenapa? Sebab biogesim kan berasal daripada najis haiwan, tumbuh-tumbuhan yang reput, sisa-sisa pertanian. Jadi ada 4 yang tidak boleh dibaharui, ada 5 yang boleh dibaharui. Tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak boleh dibaharui ada 4. Nuklear, cikgu lupa highlight ni. Nuklear, petroleum, gas asli, arang batu. Okay, so kalau kita pakai yang boleh dibaharui ini, dia tengok ni. Kalau kita tengok, dia sumber dia semula jadi. Tengok ni. Semua semula jadi. Tapi kalau yang tidak boleh dibaharui, kita tengok ni, kita bakar dia. Petroleum, dia hasilkan asap kan bila kita pakai dalam kenderaan. Jadi dia mencemarkan alam. Kalau yang ni guna air je untuk hasilkan elektrik. Jadi tidak mencemarkan alam. Ni guna kincir angin. Angin bertiup, mana ada menyebabkan apa-apa. Tak ada bau busuk, tak ada sungai pun tidak tercemar. Tengok ni ombak, air pun tidak kotor. Jadi dia semula jadi. Okay, so itu perbandingan dia. Tetapi kalau kamu tengok, dia sebenarnya adalah sangat mahal. Okay, tak apa, kita tengok yang lain kali itu. Okay, info science. Biodiesel ialah bahan api yang dihasilkan dengan minyak sayuran. Minyak sayuran dan juga lemak haiwan. Dan kita gunakan dia sebagai minyak kenderaan. Tengok ni, bermula 2019 tapi tak begitu meluas lah. Sebab kita lebih suka menggunakan petroleum. Dia lebih bagus lagi. Tapi dia boleh digunakan sebab apa? Biodiesel ni dia kurang mencemarkan alam seperti petroleum. So kamu tengok ni dicampur dengan biodiesel, minyak diesel yang dicampur dengan biodiesel sawit. Okay. Kita pun tengok tentang menggunakan elektrik, menggunakan tenaga dengan menjimat cermat ni, ini biasa je.
Kalau kita gunakan dengan baik, maka kita dapatlah hasil yang baik. Okay, so itu kita pergi. Nanti kita akan baca lagi yang ini sebagai sambungan dan kita akan buat latihan dia. Okay, so hari ini okay, kalau kamu tengok dekat sini, ni dah tenaga cikgu nak pergi sikit lagi sebelum cikgu habis tentang apa tajuk mana dah tadi yang tidak boleh dibaharui. Okay, ni kita pergi yang ni cikgu nak tambah sedikit. Okay, cikgu lupa nak beritahu kalau petroleum, okay, kamu macam kita tengok orang-orang yang pergi cari dia di laut ataupun yang pergi korek dia. Jadi dia nak hasilkan tu di tempat-tempat yang tertentu, kemudian dia juga melibatkan kos. Dia kalau misalnya kita tak ada petroleum, kita tak boleh cari dia. Sama juga uranium ni. Kalau misalnya kita tak ada uranium, maka kita tak boleh hasilkan nuklear. Tapi kalau ombak, air, angin, biogeosim ni ada kelemahan dia. Contohnya kalau misalnya matahari ni kita nak gunakan tenaga solar. Kalau misalnya hari hujan, hari yang mendung ataupun cuaca tak bagus, jadi kita tak ada cahaya matahari yang kuat. Jadi kita tak boleh gunakan tenaga cahaya. Ombak ni pun sama juga. Contohnya ada hari laut tenang. Jadi hari yang laut tenang tidak ada tenaga ombak. Jadi cuaca yang tidak menentu dan hanya kalau kita tengok dekat Malaysia ni kan, hanya orang-orang yang tertentu saja gunakan tenaga solar contohnya. Sebab apa? Sebab kos dia agak tinggi. Kemudian air pun sama juga. Dia betul. Okey, kamu tengok dekat biogeosim ni juga, kalau dekat negara kita, kita bertuah. Sebab apa? Kita ada sektor pertanian yang sangat banyak. Ada getah, ada kelapa sawit, macam-macam lah sayur-sayur ke semua tu. Haiwan pun ada banyak. Jadi kita boleh gunakan biogeosim. Tetapi kalau negara-negara yang kecil, contohnya macam Brunei ataupun Singapura, mereka tidak ada biogeosim sebab mereka tidak ada sumber kayu yang banyak, tidak ada tempat untuk menghasilkan sisa-sisa tumbuhan ataupun sisa haiwan yang banyak. Jadi mereka tak gunakan ini. Okey, itu kelemahan dia. Tapi kebaikan dia ini sangat baik kepada alam kita sebab dia tidak akan membawa kepada pencemaran. Okey. Yang ni dia banyak pencemaran. Kalau bahan yang tidak boleh dibaharui ini dia banyak pencemaran sebab nak hasilkan dia, nak guna dia kita kena bakar. Gas ni kita kena bakar dia dekat dapur barulah kita boleh masak. Jadi bila kita bakar tu ada asap ke, karbon dioksida ke yang boleh mencemarkan alam. Okay, so kita kena pakai dia dengan berpada-pada. Contohnya kalau kita nak pakai petroleum ni nak isi dalam kereta, kita pakai dia dengan jimat cermat. Sebab itulah kalau lah nanti suatu hari nanti ada murid yang berminat untuk meneroka tentang tenaga ni, boleh hasilkan sumber tenaga yang baru dan sebagainya. Okey, kita berhenti belajar dulu. Cikgu dah 40 minit bercakap-cakap. Okey. So, ada tak kehadiran murid yang baru? Yang baru hadir, cikgu check sekejap sebab cikgu tengok situ ada 10. Maksudnya ada pertambahan. Siapa yang baru hadir, tolong mengaku. Cikgu nak tanda dekat sini. Sebelum kita buat game. Nak main game? Alisha. Okay, Alisha. Siapa lagi? Fairul sudah. Hasina. Zulfi. Oh. Cikgu nak main game. Niazma Muhammad Harith. Okay, dah lah kan? Okay, sudah. Okay. Apa? Ada orang mesej ke? Tak ada? Okay, so Alisha baru hadir. Kita bagi dia hadir kelas. Kemudian Zulfi pun baru hadir. Kita bagi dia hadir kelas. Okay. Cikgu dah record kan? Okay, cikgu dah record. Okay, kita nak main satu game. Game apa? Cikgu nak main game ini. Okay.
Tapi kita tak bagilah kamu link macam game yang sebelum-sebelum ni. Kita jawab bersama-sama. Cikgu akan panggil nama murid untuk menjawab. Jadi kalau dia jawab betul, kita semua jadi jutawan. Okay. Cikgu nak main Who Wants to be a Millionaire? Okay. Okay, macam ini ya. Kita akan panggil nama, kamu jawab. Soalan dia senang je. Kamu pun masih boleh tengok buku teks untuk menjawab dia. Lepas tu, okay. Sekejap. Okay, cikgu akan dia macam ni. Kita ni bermain sebagai kumpulan. Jadi ada berapa soalan? Ada sikit je, 15 soalan je. Jadi tentang tajuk hari ni kita belajar ni. Dan kita jawab dia. Kalau misalnya kawan kamu tak dapat jawab, dia masih boleh minta bantuan. Jadi kamu boleh membantu kawan kamu. Tak ada masalah. Tapi kita utamakan orang tu dulu jawab. Okay, so kalau kamu pernah tengok game ni, kalau kita berjaya menjawab soalan, apa yang kita dapat? Kita dapat apa? Kalau kita berjaya menjawab ni, dapat duit. Okay, so cikgu nak kamu bersedia untuk buka mikrofon kamu. Cikgu nak kamu bersedia untuk buka mikrofon sebab kita nak dengar. Okay, bersedia? Terima kasih ya. Kalau kamu salah, nanti satu kelas tak dapat. Okay, so boleh dengar muzik dia? Boleh. Boleh. Okay. Boleh dengar skrin dah? Boleh dia. Saya buat ini semalam. Harap-harap boleh dapat jawab soalan ini senang. Okey. Kita nak kita let's play. Kamu nak main dia? Yo. Mana cakap TV je. Boleh mesti menjawab 15 soalan. Soalan ada 3 talian tanya. Akan 3 apa dia? Ini akan bagi kita clue. Dia akan bagi kita clue separuh. Dia akan potong jawapan yang salah. Kalau ni ask the audience ni, maksudnya kita tanya kawan kita je. Dia dah nak tanya orang lain. Kemudian kalau a friend, sama juga lah kita tanya kawan kita yang sama dalam kelas kita. Okay, bersedia? Continue. Okay, continue. Kita play game. Muzik dia. Okay. Adakah anda sudah bersedia? Okay. Okay. Siapa tu? Suara siapa tu? Duduk mikrofon tu. Ada di radio ke siapa? Nak baca soalan ni kena asas. Mikrofon kamu. Ada bunyi TV ke tu? Siapa yang bunyi TV tu? Kamu tutup jap TV kamu tu. Hamzah ke? Hamzah, ada bunyi TV Hamzah? Ada bunyi TV. Okay. Begin. Okay, kita bagi soalan ni kepada Syafwan dulu. Syafwan tersedia? Okay. Baiklah Syafwan.
Yang manakah sumber tenaga di A, B, C, D? A, B, C, D. Angin, udara, elektrik. A, B, C, D. Ada satu Safuan. Cepatlah Safuan. C. A, B, C, D. Apa sumber tenaga yang boleh dibaharui? Boleh. A, angin. Udara. C, nuklear. D, elektrik. Cepat. A, B, C, D. A. A. Okay. Is this your final answer? Pasti ya? Okay, pasti. Okay, betul. Dapat RM100. Betul. Okay, B. Okay, pula. Okay, soalan yang kedua. Okay, kita panggil dulu. Okay, ini ada. Okay, maksudnya akan ada orang yang dapat jawab 2 kali, tak apa. Okay. Okay, cikgu nak pergi kepada kehadiran jap. Pening dah cikgu. Tu dia. Okay. Kita pergi kepada Alisha. Buka mikrofon Alisha. Alisha. Okay, Alisha. Apakah yang manakah berpunca daripada matahari? Adakah A, bumi, B, haba, C, kinetik ataupun D, keupayaan? A, B, C, D. Senang je soalan ni. Yang mana yang kita dapat daripada matahari? A, B, C, D. Cepatlah. Kita ada banyak soalan. Ada 15 soalan ni. Aduh. Kalau matahari mengeluarkan apa? Cikgu saya tu. Siapa? Siapa tu? Faizal. Fairul lah jawab. Okay, Haba. Fairul. A, B, C, D. Haba. Apa? B. Haba. Betul? Is this your final answer? Betul. Ya, betul. RM200. Okay. Mau duit. Suara cikgu kena lagi ya, kena macam tu. Kena macho lagi ya. Okay, soalan yang ketiga. Okay, kita sebut Khalifah. Okay, Khalifah. Mana Khalifah? Ini. Okay. Berapakah bentuk tenaga? Bentuk, bukan sumber. Berapakah bentuk tenaga? Sekejap. Ajak pula dah. 9. 9. Ya ke 9? Okay, kita tengok. Adakah betul 9? Is this your final answer? Ada kawan-kawan lain yang bantah? Ada 9. Ada, semua jawab 9. Okay, kita pun record dia punya jawapan ni. Okay. Kalau dia salah, jaga dia. Okay, betul. RM300. Tahniah. Okay. Soalan yang keempat untuk RM500. Okay, kita panggil siapa? Okay, Mas Dalila. Ada tak Mas Dalila? Lama tak dengar suara Mas Dalila. Itu dia Mas Dalila. Apakah yang diperlukan untuk menjana tenaga nuklear? Tadi dah sebut berulang-ulang kali. A, lithium. B, titanium. C, uranium. D, uranium. Mana satu? D. A, B, C, D. Ya, Mas Dalila. A, B, C, D. 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 Betul D? Okay, so betul. Apakah yang diperlukan untuk menjana tenaga nuklear? Uranium. Ya, betul. RM500 untuk 4 C. Okay, bagus.
soalan yang bernilai RM1,000. Oh, okey, cikgu nak cabut mikrofon cikgu ni. Okey, yang manakah memiliki tenaga kimia? Okey, kita tanya dengan Amza Ryan. Mana Amza Ryan? Okey, adakah A, bola ditendang, B, kincir angin, ke C, sel kering, ataupun D, lastik burung? Apakah jawapan dia? A, B, C, D, Amza Ryan. Sel kering. Sel kering. Sel kering. Adakah anda pasti? Ya. Ya, okey. Yes, dapat sel. Okey. Baik. Kita kena ingat makin banyak duit, makin soalan dia mencabar tau. Jadi orang yang dapat jawab soalan-soalan yang seterusnya ni kena bersedia. Okey. Kita pergi kepada soalan RM2,000. Bunyi dia pun macam nervous-nervous je lah. Okey, kita panggil Muhammad Harid. Okey, Muhammad Harid. Okey, bersedia Muhammad Harid. Apakah perubahan tenaga bagi radio? Adakah A, T ni maksudnya tenaga, singkatan dia. Singkatan saja. T ni ialah singkatan tenaga. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga bunyi. Adakah B, tenaga elektrik berubah kepada tenaga bunyi? C, tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik? D, tenaga kimia berubah kepada tenaga haba? Okey, Muhammad Harid jawab. Lepas ni Niazma Najwa. Bersedia Niazma Najwa. Soalan dia semakin susah. Muhammad Harid, cepat Muhammad Harid. Dah pukul berapa dah ni? Dapat dah ni 1 million ni. Muhammad Harid, bukalah mikrofon. Baru 1,000 ni. Cepat. Telefon tu. A, B, C, D je nak tahu. A, apakah dia menghasilkan tenaga kimia kepada tenaga bunyi, ataupun dia tenaga elektrik berubah kepada tenaga bunyi? Mana satu? C, tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Ada bergerak ke radio kita? Ataupun tenaga kimia kepada tenaga haba. Ada ke panas radio kita? Mana satu? Mananya Muhammad Harid? Muhammad Harid? Cikgu, cikgu. Fairul jawab ke? Okeylah, C. Fairul lagi jawab. Tenaga C, tenaga C. elektrik kepada tenaga kinetik. Ni ke? Ada bergerak ke tenaga kinetik ke? B. Tenaga apa? B ke C? B cikgu, B. B ke C? Husna kata B pula. Kafka mana? B. B. Okay, so kita tengok adakah ini pasti? Stop. Ya, jawapan anda betul. RM2,000. Apa Fairul ni? Okey, nasib baik. Kalau tidak hati-hati tadi dapat kosong. Okey, kita pergi kepada Niazma Najwa. Mana Niazma Najwa? Ya. Okey, Niazma Najwa, kita bermain untuk RM4,000. Okey. Soalannya ialah, yang manakah mempunyai tenaga keupayaan? Adakah A, spring diregang, B, pintu ditolak, C, enjin bergetar, ataupun D,
tertikus digesek. Oh, tertikus digesek. Macam mana tu? Okay, Niazma. A, B, C, D. A. A. Adakah anda pasti? Yeah. Ya. Jawapan anda betul. RM4,000. Yay. Yeah. Okay, siapa pula seterusnya ni? Okay, cikgu tengok jap. Aduh, join meeting. Okay, siapa lagi nama seterusnya? Kenapa nama ni suka hilang ni? Okay, siapa lagi? Aduh. Mana ni? Tu dia. Okay. No Hasina. Okay, kita sambung kepada soalan yang bernilai RM8,000. Okay. Hasina. Okay, apa kata? Cikgu baca soalan ni dulu. Okay. Salah satu tenaga biojisim ialah A. Arang batu, B. Tinja haiwan, C. Minyak masak, D. Sisa pepeja. Mana satu jawapan dia, Hasina? A, B, C, D. B, anda pasti? Pasti. Pasti. Okey. Jawapan anda betul. RM8,000. Okey. Seterusnya ialah Nur Husna. Okey, tadi Nur Husna dah jawab, dia dah bantu tadi. Okey, kita bagi dia sekali lagi Husna. Kita bermain untuk RM16,000. Okey, bersedia Nur Husna? Yang manakah menghasilkan tenaga, okey cikgu nanti dulu. Okey, yang manakah menghasilkan tenaga haba dan tenaga cahaya secara serentak? A. Radio, B. Kipas, C. Lilin, D. Cerek. Mana satu? A, B, C, D? C. Mana satu? C. Anda pasti Husna? Okey. Jawapan anda D. betul. Mana ada kipas masa apa? Okey, betul. Jawapan dia lilin. Tengoklah kalau dia menyala, dia mengeluarkan cahaya dan haba serentak. Okey, kita siapa lagi ni? Husna. Zulfi. Dia tak Zulfi ni. Yang tak buka mikrofon macam Harik tadi. Masa dekat kelas suka main lagi dia, kuatnya suara dia. Masa kita dekat Google Meet dia diam pula. Okey. Zulfi ada tak Zulfi? Ada Zulfi? Zulfi ada? Ada. Okey, kita bermain untuk wang sebanyak RM25,000. Bersedia Zulfi? Okey, soalannya ialah air dapat menggerakkan apa untuk menjana elektrik? Adakah A. Enjin, B. Tempangan, C. Mesin, D. Turbin. Ya, sekarang kita bermain RM25,000. Apa jawapan Zulfi? A, B, C, D. Air dapat menggerakkan apa? Adakah dia menggerakkan enjin, B. Empangan, C. Mesin dan D. Turbin. Ya. Cikgu D. Siapa yang jawab tu? Zulfi jawab apa? B ke D? Dia tak dengar. B. B bola ke D daun? D. D. B. Mana satu ni? Salah nanti habis duit ni. B. Zulfi cakap B. Betul tak? Air dapat menggerakkan empangan.
Okey, kita tengok jawapan dia. Air dapat menggerakkan kepangan untuk benda elektrik. Ada pasti? Salah, habis duit. Nah, apa jawapan yang sebenar dia? Correct. Tadi cikgu ajar dan kamu cakap apa? Tu. Habis duit kita. Aduh. So, kosong. Aduh lah. Alright, main semula. Okay, kita main semula. Sekejap. Okay, sekejap. Tunggu dia proses sekejap. Tadi kan cikgu cakap ada dekat air tu turbin. Okay lah, kita pergi semula. Okay, semula. Okay, kita main laju-laju sikit. Alright, let's play. Okay. Jawab 15 soalan, ada 3 talian hayat yang beri kebenaran. Okay. Okay, kita main play game yang pertama. Itu dia ya, bunyi dia. Jom kita mula. Okey, yang tadi, yang pertama dulu. Yang manakah sumber tenaga dibaharui? Jawab ramai-ramai. A, B, C, D. Jawab ramai-ramai. A, B, C, D. Ani, Zara. Okey. Kita jawab tadi. A, Ani. Okey, very good. Kita pergi soalan yang kedua. Yang manakah berpunca daripada matahari? A, B, C, D. Bunyi haba. B. Okey, ni tadi kita dah jawab. Okey, lagi. Yang ketiga, berapakah bentuk tenaga? 9. Okey, senang. Kita dah jawab. RM300. Seterusnya, RM500. Apakah yang diperlukan untuk menjana tenaga nuklear? Kita jawab dah. Okey, very good. Okey, lagi. Soalan RM1,000. Yang manakah memiliki tenaga kimia? Bola tendang, sel kering. Sel kering. Okey, Sel so kering. RM1,000. Oh dia. Ya, saya dapat RM1,000. Okey, kita main tu. Jangan salah lagi. Okey, apakah perubahan bagi radio? Adakah dia tenaga kimia kepada tenaga bumi, ataupun B, tenaga elektrik kepada tenaga bumi, ataupun C, tenaga elektrik kepada tenaga elektrik, dan D, tenaga ber? B. Okey. Mestilah B. Okey, RM2,000. Kita bermain tu RM4,000. Yang manakah mempunyai tenaga keupayaan? A, B, C, D, spring. Itu Spring diregang. Senang. A. Okey, bagus. RM4,000. Okey, seterusnya kita main untuk RM8,000. Okey. Salah satu tenaga biojisim ialah A, B, C, D. Arang baru, tinja haiwan. Tinja haiwan. Okey, lagi RM8,000. Okey, kita bermain untuk RM16,000. Oh, okey, RM16,000 tadi soalan tadi kan. Yang manakah menghasilkan tenaga haba dan tenaga cahaya serentak? Radio, kipas, lilin, cerai. Okey, senang. RM16,000. Okey, sekarang kita bermain untuk RM25,000. Oh, itu dia.
Okey, soalan dia, air dapat menggerakkan apa untuk menjadi elektrik? Turbin. Apa ABC? Turbin. Ada pasti? Ya. Itu dia, 25,000. Ya. Dah, okey. Okey, yang manakah mengalami perubahan tenaga elektrik kepada tenaga bumi dan tenaga kinetik? Adakah itu kereta menghasilkan bunyi dan kinetik? Adakah kipas elektrik menghasilkan bunyi dan kinetik? Adakah pengisap makanan menghasilkan bunyi dan kinetik? Ataupun pendingin hawa menghasilkan bunyi dan kinetik? Mana satu? A, B, C, D. A, B, C, D, siapa nak jawab? Ya. Cepat. Mesin kereta ada bunyi, ada tak kinetik? Tapi adakah dia menggunakan tenaga elektrik? B, adakah dia menggunakan tenaga elektrik? Ya. Ya, adakah dia ada bunyi? Ada. Tak ada. Okey, so B salah. Okey, A tadi kita ulang balik. A, adakah dia menggunakan tenaga elektrik? Ya. Ya, kan dia guna apa? Molekul. Jadi dia adalah tenaga kimia. Jadi A dan B salah. Okey, B, C dan D. Mana satu? C dan D. C. Anda pasti? Pendingin hawa ada bunyi tak? Ni blender ada bunyi. RM50,000. Okey. Okey. Baik, kita bermain untuk RM100,000. Banyaknya Bapak banyak. Apakah keburukan tenaga yang tidak boleh dibaharui? Adakah tenaga tidak boleh dibaharui boleh membazirkan wang? Tiada sumber gantian, memakan banyak masa ataupun kuantiti dia sedikit? A, B, C, D. Tenaga yang tidak boleh dibaharui itu tadi contohnya macam petroleum, gas asli. Adakah dia membazirkan wang? B. Anda pasti Hamzah? D lah. Ya, berjaya RM100,000. Okey, satu. Terusnya. Okey, RM250,000. Boleh beli. Nah, soalan dia makin susah. Okey, yang manakah mempunyai perubahan tenaga berikut bermula dengan tenaga kimia, berubah kepada tenaga keupayaan, berubah kepada Menolak D. Okey, nak guna talian hayat ke tidak ni? Ada 3 talian hayat. Guna telefon. Nak telefon siapa? Nak guna apa? Ni. Ada soalan? Ask audience. Okey, apa jawapan audience? Tak ada jawapan audience? Mana ni? Audience cakap yang paling tinggi ialah B ataupun yang kedua. Yang paling rendah C dengan D. Jadi kita panggil A dengan B ya. Adakah bermain kelosor ada tenaga kimia? Ada. Tak ada. Tenaga penyebab bola tenaga kimia? Ada. Sebelum kita bermain tadi kita ada makan. Tadi baru kita baca buku teks tadi.
Dua-duanya Kan. tenaga Lepas tu kimia. Belum kita buat kerja, kita makan dah, kita dah ada tenaga kimia dalam badan kita, barulah kita boleh kerja. Kalau tak ada tenaga kimia, macam mana kita nak buat kerja? Okey, PA dengan B saja, C dengan D tak payah. Okey, adakah yang pemain gelongso ni ada tenaga keupayaan? Ada tak dia duduk di tempat yang tinggi? Yang mana yang duduk di tempat yang tinggi? Pemain gelongso. Pemain gelongso. Jadi jawapan dia A. 250,000. Okey, kita ada 2 langkah lagi untuk jadi jutawan. Wah, jutawan. Jutawan. Boleh beli rumah. Boleh beli banglo. Beli laptop banyak-banyak. Barulah boleh PDPR. Okey, Banglo. kita bermain untuk RM500,000. Banglo. Okey, itu dia. Apakah kekurangan Apakah kekurangan jika menggunakan tenaga solar? Adakah tenaga dia banyak? B. Cuaca tidak menentu. C. Kuasa elektrik dia sedikit. Ataupun D. Dia mencemarkan habitat. A, B, C, D. Hamzah, apa dia jawapan Hamzah? Husna? Oh, susah dia. Susah? Susah. Adakah tenaga dia banyak? Kita tak tahu banyak ke sikit. Okey, kita biar dia. B. Adakah cuaca dia menentu? B. B. Kenapa cakap B? Ya kan tadi cikgu cakap kalau cuaca mendung tak ada matahari. Okey, so jawapan dia Yes. RM500,000. Bunyi trompet cikgu naik tu. Yeah, saya. Yes, 100. Soalan tu Yeah, boleh. terakhir untuk Seribu-ribu. Satu darah. 1 juta. Patutlah nama orang 1 juta kawan. ringgit. Kawan. Okey, sedia. Continue. Okey, continue. Kita bermain untuk 1 juta ringgit. Ya. Okey. Apakah maksud anak panah dalam perubahan tenaga? Berubah daripada, berubah dari, berubah kepada, atau berubah menjadi. Tak guna talian hayat lah. Tak guna lagi, 2 lagi talian hayat. C. Berubah kepada. Berubah Ini kalau kepada. hilang ni tak dapat jadi jutawan ni. Berubah kepada. Dia baca soalan. Apakah maksud anak panah dalam perubahan tenaga? Kita jawab berubah kepada. Anda pasti? Berubah kepada. Berubah kepada. Berubah kepada. Yes. Yeah, boleh beli banglo. Oh, boleh pergi London. Yeah. Juta. Oi. Oh yeah. Boleh bagian lain. 1 juta ringgit. Yeah. Boleh beli banglo. Pergi. Macam mana nak pergi ni COVID ni? Tadi pergi sini. Pergi mana? Di rumah je. Okey, tamat permainan game kita. Who wants to be a billionaire? Okey, ya. Okey, kita tunggu dia proses sekejap. Okey, ingat B tadi ada salah tempat B. Lain kali kita main untuk beberapa round ni, kita tengok apa yang berlaku. Oh, masih ada apa? 15 minit, betul ke? Ada 15 minit Okay, so siapa yang bunyi keruk-kerak tu? Siapa yang berbunyi keruk-kerak ni, bunyi mikrofon dia tu? Okay, so cikgu habis 9.30 ke? Pukul dah habis dah ni? Dah habis dah kan?
Okey lah, dah habis. Okey, sebelum cikgu tamat kelas, cikgu beri cikgu nak tanya dulu, sekarang masa apa ni sekarang? Offline ke PJ. online? PJ, offline ke online? Offline. Offline ah? Offline. Okey, Offline. offline. Okey, cikgu bagi dulu semua point sebab hari ni berasa sangat menyeronokkan. Kita bagi markah berkeyakinan diri. Apa hal semua dapat ni? Siapa yang hadir tadi? Kenapa yang ramai-ramai pula dapat ni? Okey lah, tak apa, nanti kita check balik. Okay, so tahniah kepada semua berjaya menjadi jutawan. Yay. Okay. Cikgu akan bagi, kita akan sambung lagi pelajaran kita ni selepas cuti. Untuk cuti ni cikgu tak ada bagi homework apa-apa. Cikgu nak terus juga ambil masa sekejap untuk bagi reward kepada yang dah buat telefon hari tu. Okay, dan juga yang jawab soalan. Sekejap cikgu check dekat kita punya yang minggu lepas. Okay, sekejap cikgu check yang dah buat telefon. Cikgu tengok ada 4 orang ke yang dah buat telefon tu. Okay, tahniah. Cikgu tengok tu comel-comel. Yang warna-warni, lepas tu juga dia guna tin. Cikgu ucapkan terima kasih sebab kamu dah buat. Cikgu memang happy. Okay, sekejap. Mana 4 cemerlang. Okay. Kita tengok dekat sini. Classwork untuk sains. Okay. Okay, tu kita pergi dekat sains. Siapa yang belum buat tu, buatlah supaya kita boleh beri. Ni untuk kerja besok, cikgu sudah siapkan. Jadi kamu jawab besok saja ya. Okay, kita nak pergi kepada yang ni telefon. Telefon hari tu comel. Cikgu tengok semua yang buat. Okay, so Ahmad Safwan buat comel ni warna-warni. Jadi cikgu pun bagi Ahmad Safwan. Kita bagi dia siap tugasan. Okay, siap tugasan. Lagi yang kedua siap ialah Farish Hakimi pun comel juga, warna putih, dia guna plastik, paper cup. So kita pakai, mana dia? Faham ya? Farish Hakimi. Mana Farish Hakimi? Ni dia, bagi dia siap tugasan. Okay, lagi kita bagi lagi kepada Amza pun, dia buat dia siap test dia tu, tengok. Ni bagus. Okay, kita bagi dekat Amza Ryan. Okay, siap tugasan. Niazma pun cantik. Dia buat ni, tengok ni, dia main dengan adik sudah. Okay, bagi dengan Niazma. Kita bagi siap tugasan. Dan yang kelima, Syabil. Syabil hadir hari ni. Syabil selalu hadir. Syabil hadir selalu. Okay, mana. Siap tugasan. Bagus tengok hasil kerja dia semua ni. Okay, thank you yang buat tu. Kemudian cikgu pun nak tengok yang baru ni. Iaitu tajuk yang sebelum ni, mana siapa yang buat baru ni. Tajuk bunyi yang kedua ni. Okay, so kita nak bagi dia. Betul lah kan? Betul. Bunyi yang kedua ni. Okay, siapa yang dah siap kita bagi point sekarang. Cepat. Okay, mungkin boleh tutup lah ni. Stopping recording. Okay, dah. Tadi. Okay. Okay, cepat. Okay, tahap 4. Bunyi yang kedua. Okay, kita tengok siapa yang dah jawab, kita bagi dia markah. Okay, siapa? Ahmad Safwan dengan Arfa. Okay, Safwan siap tugasan. Lepas tu Arfa, lama tak hadir ni. Lepas tu Atullah, Darwish Dawani, Darwish Darwani. Okay, lagi Fairul, betul kan? Fairul dengan Mas Dalila. Jawab 2 kali, bagus Mas Dalila. Jawablah banyak-banyak pun boleh. Fairul, Mas Dalila.
Lagi dua. Ni Khalifah jawab dua, silap. Khalifah jawab dua. Siapa yang lagi nak jawab 2 kali, 3 kali pun boleh quiz tu. Kita boleh buat dia sebagai latihan. Amza dengan Akila. Zar. Lepas tu Akila. Lagi Niazma, Najwa, Hasinah dan Salahuddin. Okay, Niazma, Najwa, Hasinah. Okay, dan Salahuddin. Okay, kalau kamu tengok sini, siapa yang paling tinggi setakat ini kelas dojo? Amzar 11. Khalifah 10. Kalau kamu siapkan tugasan, Syafwan pun 10 markah. Bagus Syafwan. Thank you. Very, very nice. Niazma, Abang bagus. Fairo pun markah makin tinggi. Husna, selalu hadir Husna. Selalu hadirkan diri untuk kelas. Hasina, markah dah makin tinggi. Kan seronok. Cikgu pun seronok tengok. Makin bagus. Makin banyak kamu hadir, makin banyak kamu siapkan kerja, makin banyak poin-poin yang akan kamu dapat nanti. Okay. Cikgu minta maaf kalau cikgu tersilap buat apa-apa hari ini. Cikgu minta maaf. Apa yang kamu tulis tu? Jamboard. Nak buat apa Jamboard? Zulfi ni dengan Alisha ni main Jamboard pula. Okay, so cikgu tak nak guna Jamboard tu. Cikgu akan gunakan whiteboard yang berbeza untuk kelas kamu nanti. Cikgu tak nak guna Jamboard. Lain kali kita buat tu. Okay, so terima kasih kerana hadir. Minta maaf kalau ada yang tak best ke. Lain kali kita main game lain pula. Terima kasih. Lepas tu, ucapkan kirim salam cikgu dengan mak bapak kamu kerana mereka membantu kamu untuk hadir ke kelas cikgu setiap minggu, setiap minggu lah, setiap minggu dan bantu kamu untuk siapkan macam-macam kerja amali. Okay. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Lepas tu kita jumpa selepas cuti nanti. Selamat Hari Raya Aidil Adha juga. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Selamat Hari Raya. Duit tu mana? Nak duit. Minta mak kamu lah.